apa ini Putra. Saya tanya Ibrahim Ali, dia kata betul, dia kata. Aku bawa pikul, tahu lah Anwar, aku tak bawa, aku yang pikul dia punya kertas kerja tu. Jadi artinya penubuhan bank Islam itu di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Direncanakan oleh Tengku Razali Hamzah. Ini realiti sejarah yang orang tak tahu. Kemudian bila Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk, ketika itu krisis berlaku antara Tun Hussein On. Dan kita tak jangka bahawa Hussein On ni ada masalah dengan Tun Dr. Mahathir. Karena waktu itu pembahagian saham-saham ini ada di bawah kontrol ataupun di bawah penguasaan Datuk Paduka Rafiq Aziz. Industri. Jadi saham-saham ini tak ada kementerian lain. Jadi dia ambil itu, dia kata aku berperang dalam kabinet. Akhirnya aku dapat. Tujuan aku nak bagi sebab ini hasil minyak. Hasil bumi kita. Bagilah orang Melayu semua rasa seorang satu Mat. Jadi sebab itu aku bagi ayat dia tu. Itu ayat dia. Dia boleh tanya. Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim tengok sekarang ni, dia akan ketawa lah benda ni. Cerita dia. Sebab tu dia dibenci oleh bos dia. Inilah masalah. Sebab dia tak bersekongkol. Ini masalah dia. Tak menyelamatkan anak pinak dia. Itulah masalahnya. Wujudnya dengan... Dan fitnah pun datang. Datanglah semua tu. Apa sial aku tak tahu. Ini saya tak tahu lah, Habib. Tak boleh lah. Takkanlah kita duk berjuang untuk bangsa kita. Kena hang baik dengan aku. Maka aku kena baik hang. Inilah masalah Anwar Ibrahim. Too much on his principle. Dia punya integriti itu bermula pada episod dia Menteri Kewangan. Memang begitu. Begitu juga saya jumpa dengan Izam Anwar. Zam, awak ya, you keluar sangat daripada Anwar Ibrahim ni. Dia kata, you just imagine lah, brother. Dia kata, kita tak boleh usik, tegup Azmin. Anwar pingkah bangun, dia kata. So, pertahankan Azmin. Dia. So, jadi ini masalah tu Anwar Ibrahim. Kalau dia dah sokong satu orang, itulah. Or what? Kalau because of his can perform, I don't mind. But you bagi kena Father I, please cancel it. Dia masa tu Menteri Kewangan. Dia Menteri Kewangan, Timbalan Perdana Menteri. Boleh tanya saya keluar. Tu ayah dia sendiri. His own father. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Sebenarnya kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang menyerlah waktu beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri. Perbalahan antara beliau dengan kelompok-kelompok yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Abdullah tadi adalah bermula daripada akta rasuah yang dipinda oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu beliau memangku jawatan Perdana Menteri. Exactly. Waktu itu Yang Amat Berhormat masa itu Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir bercuti. Jadi mereka melihat wujudnya perubahan dalam anti corruption ini seolah-olah konon mereka merasakan seolah mereka akan diperangkap kononnya. Tetapi waktu itu jangan lupa di Asia Tenggara sudah berlaku satu gelombang kebangkitan rakyat. Yang paling kuat, yang paling panas sekali adalah berlaku di Indonesia. Yang dipimpin oleh saudara Amin Rais. Waktu itu. Amin Rais kebetulan adalah sahabat karib kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi, waktu itu, di Indonesia, mereka melontarkan kehendak reformasi ataupun islah. Reformasi supaya dia ada perubahan. Kerana waktu itu KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Dan ini tujuan rakyat Indonesia waktu itu untuk menentang rejim kepimpinan Soeharto. Berjaya. Dan ini dilihat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad seolah-olah menakutkan. Satu mimpi ngeri kepada dia. Kalau ini berlaku di Indonesia, dia juga akan terpelanting. Dan menjadi malang lagi apabila isu KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme ini dilontarkan oleh Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang waktu itu dalam ucapan dasar beliau adalah Datuk Zahid Hamidi. Akhirnya Datuk Zahid Hamidi berehatlah 18 hari di belakang jereji besi. Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu itu lebamlah biji mata. Kerana mereka berhadapan dengan seseorang bukan diktator. Yang saya katakan berkali-kali. Waktu itu, siapa saja nak menentang, mereka bukan menentang dengan seorang diktator, bukan Maha Zalim, bukan Maha Fir'aun. Mereka menentang a person yang merasakan dirinya sebagai I am the law. Itu cerita dia sebenarnya.
Exactly. cerita. Saya setuju sangat pandangan tu. Ya, pandangan saya. Okey. Pandangan saya setuju. Okey. Jadi kalau melihat kepada statement Datuk Seri tadi ya. Ya. Jadi suka jugalah saya nak cungkil sedikit. Boleh Datuk Seri? Boleh. Sebab memandangkan Datuk Seri adalah pengerusi tetap veteran UMNO Malaysia. Ya. Dan juga bekas Ketua Pengarang Kumpulan Karang Kraf. Jadi saya pasti Datuk Seri ada banyak cerita yang mungkin boleh kongsikan kepada kita, khususnya generasi muda pada hari ini. Siapa Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada kacamata Datuk Seri? Silakan Datuk Seri. Tok makan kuih duduk. Yang makan. Kita boleh makan Yes, kuih. Saya nak tumpukan pada jawapan ni. Tengok naratif dia macam mana. Betul. Dia begini ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim bermula kegiatannya dengan Angkatan Belia Islam, ABIM. Habis. Beliau melonjak daripada ABIM menjadi presiden kepada WAMI, World Islamic Youth Movement waktu itu. Dan waktu itu negara kita berhadapan dengan masalah besar. Apabila ada certain kelompok komunis, aliran Marxis, mengelilingi Tun Razak. Ini cerita benar. Cerita benar Okey, cerita benar. Ini cerita menarik ni, panas. Jadi ini dinyatakan kepada saya oleh Yang Maha Mulia Tengku Razili Hamzah. Okey. Kan? Jadi 6 hari sebelum almarhum Tun Razak mengembuskan nafas terakhirnya, beliau seolah memberi amanat. Dia kata we need to do a lot of changes in Malaysia. So antaranya dia kata pertama sekali waktu itu dia nak dibebaskan Datuk Arun sebab mereka melihat bahawa perjuangan Datuk Arun ini ditentang oleh komunis. Beliau menjadi mangsa. Dan kedua dia kata kita kena bawa masuk Anwar Ibrahim dalam UMNO. Dia cakap Ini amanat Tun Razak yang diberikan kepada Pendeta Tengku Razali, bawa Anwar. Kerana kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersama dengan UMNO dan kalau ketika itu bersama dengan PAS, besar kemungkinan masa depan UMNO agak suram. Itu adalah satu boleh tanya dengan Tengku Razali sebenarnya ni. Sebab itu bila dia balik, bila Tun Razak dah meninggal dunia apa semua, Tengku Razali menjemput Datuk Seri Anwar Ibrahim ke pejabat beliau. Waktu itu beliau di Yayasan Anda. Okey. Kata ini Tengku Razali, Anwar dia tak ada Datuk Seri. Anwar, why don't you join? Sebab waktu itu Tengku Razali sudah pun bertemu dengan Mak Yan, Allahyarham Mak Yan. Dia baik dengan ibu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim di Petampau. Okey. Jadi Mak Yan kata okeylah, saya akan pujuk dia lah. Saya sendiri nak jumpa dengan Anwar. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim jumpa dengan Tengku Razali yang kebetulan waktu itu sebagai Menteri Kewangan. Jadi pujuk. Jadi Datuk Seri Anwar kata, dia Datuk Seri Anwar ni satu perangai. Dia satu aja, kalau dia kata itulah. Saya tahulah Datuk dalam keputusan dan kepimpinan tertinggi. Dia lah begitulah. Cara dia tu. Kan? Macam kita pun dalam orang berprinsip. dalam UMNO kita waktu jadi ketua pemuda. Sebab kita dia jadi naib presiden, timbalan presiden UMNO. Dia cara dia begitu. So, jadi dia bertanya pada Tengku Razali, macam mana nak masuk UMNO? Saya pejuang Islam, dia kata. Okey. So, Tengku Razali kata, kalau betul nakkan Islam, saya sekarang ni sedang merencanakan untuk menubuhkan Bank Islam. Bank Islam inilah, ketah kerja Bank Islam inilah merupakan satu ufti peminangan Tengku Razali pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masya Allah. So, kalau you betul nak perjuangkan Islam, inilah Bank Islam punya ketah kerja ni, you bawa lah. Saya bertanya yang waktu itu yang pergi bertemu dengan beliau adalah saudara Ibrahim Ali. Sekarang ni Presiden Putra. Saya tanya Ibrahim Ali, dia kata, betul dia kata. Aku bawa pikul, tahu lah Anwar, aku tak bawa, aku yang pikul dia punya ketah kerja tu. Jadi artinya penubuhan Bank Islam itu di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Direncanakan oleh Tengku Razali Hamzah. Ini realiti sejarah yang orang tak tahu. Kemudian bila Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk, ketika itu krisis berlaku antara Tun Hussein On. Dan kita tak jangka bahawa Hussein On ni ada masalah dengan Tun Dr. Mahathir. Okey. Sombong amat. Okey, bapa Datuk Syamuddin. Okey, jadi Dr. Mahathir sudah menerima kemasukan Datuk Seri Anwar Ibrahim apa semua. Minta Anwar lawan Haji Syami, Ketua Pemuda. Jadi para pendukung, penyokong Datuk Harun, of course, dia tak boleh menerima kepimpinan Haji Syami. Macam mana sekarang ahli UMNO tak boleh menerima kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini realiti. Dia ada persamaan. Lebih kurang sama. Sejarah repeated. History oleh repeated. Esok Allahyarham Datuk Harun selalu ceritakan saya. Kamal, ingatlah. Sejarah itu seringkali berulang-ulang. Cuma di tempat dan waktu yang berbeza. Jadi, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim lawan jawab Presiden Ketua Pemuda menentang Haji Syami. Menang 10 undi di Dewan Bahasa.
Kemudian lepas tu dia bertanding lagi, dia menang lah, besar lah. Dan dia pun meningkat. Daripada ketua pemuda, dia naik jadi sebab ketua muda lama dia pegang. Okey, jadi waktu dia ketua muda, waktu itu juga UMNO ada krisis. Ada krisis UMNO antara Tun Musa Hitam dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka wujudlah kenyataan UMNO ini sudah dipenuhi oleh AIDS. Okay. AI itu Anwar Ibrahim, D Daim, S Sanusi. Ini sejarahnya. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan karirnya sebagai ketua pemuda, kemudian dia bertanding naik presiden. Menang besar. Kemudian beliau melihat perlu kepimpinan ini diteruskan, dia bertanding timbalan presiden. Banyak orang tidak tahu, orang kata bahawa Anwar Ibrahim ini tokoh gapah nak jadi timbalan presiden. Tidak. Orang yang bertanggungjawab yang hendakkan Anwar Ibrahim jadi timbalan presiden adalah Allahyarham Megat Junid. Okey. Tapi dia tanya pada Dr. Mahathir. Mahathir kata tak boleh. Akhirnya Datuk Fadil Cik Wat, timbalan menteri luar waktu itu, yang baik dengan Tun Siti Asmah. Okey, dia berjumpa sekali lagi di Pulau Pangkor dalam bot. So bila dalam bot itu dia tanya Dr. Mahathir kata, Doktor Sri, macam mana ni kita nak Anwar jadi timbalan presiden? Sebab waktu itu UMNO dipimpin dia timbalan presidennya Cik Gapar. Kan? Jadi Mahathir kata dia very reluctant. So dia letakkan syarat. Make sure kalau Anwar boleh dapat 100 bahagian mencalonkan dia sebagai timbalan presiden, okay, I will out. Itulah wujudnya gerakan kumpulan tim wawasan. Jadi masalahnya bila dia jadi timbalan presiden, maka ramailah orang berkumun kerana waktu itu dilihat Anwar calon Perdana Menteri, maka berdecup-decup lah tangannya. Sebab itulah saya tengok kawan Azizah ni dia pakai tangan, dia pakai sarung sampai sekarang. Ramai sangat nak salam. Dr. Wan ni dia jaga dia punya personality dia. Tahu kan? Ini soalnya bersentuh apa dia tak nak. Perangai setengah orang bila nak adakan jawatan, nakkan projek apa semua. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pula naik daripada Menteri Kewangan, daripada Menteri Pendidikan jadi Menteri Kewangan. Ada beliau bertanya dengan saya. Saya rapat juga dengan beliau. Saya kekal sebagai ahli UMNO. Saya tetap kekal. Okey, dalam UMNO. Dia cakap, Kamal, saya ingat lagi peristiwa itu di rumah di Setia Murni. Ingat lagi ya. Kamal dia kata, ni Dr. Mahathir. Dia memanggil Dr. Mahathir. Ini satu ayat yang digunakan. Dia tak panggil Mahathir. Dia Mahathir. Ada pronunciation itu berbeza lah. Utara punya. Utara lah. Utara ke mamak ke tak tahulah. Mahathir. Jadi, dia kata Dr. Mahathir nak lantik saya sebagai Menteri Kewangan. Kata, apa nas? Dengan Anwar ni, dia tahulah kalau nak bercakap dia, apa nas? Pemimpin Abim lah katakan. Dia kata, sekarang rasional lah. Jadi, dia kata, it's a trend. Trend dunia, nak jadi Perdana Menteri, mesti jadi Menteri Kewangan. Jadi, waktu itu dia kata, ini John Major di England, asal Menteri Kewangan, dapat jadi Perdana Menteri. Begitu juga di Jepun. Okey, Nakasone, jadi Menteri Kewangan, akhirnya jadi Perdana Menteri. Saya kata, kalau gitu okey lah. Tapi Pak Syekh, you kena syarat lah. Dia marah saya. Apalah hang ni tak habis-habis dengan syarat. Tidak Pak Syekh. Kita panggil dia Pak Syekh. Tak tahu sekarang you panggil dia apa. Kita kalau rapat dengan dia, kita panggil Pak Syekh. Syekhul. Awal lama. Kan? Jadi, Pak Syekh, you kalau betul-betul nak jadi Menteri Kewangan, you kena berhenti daripada naik mimbar. Masalah, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia dulu suka baca khutbah Jumaat. Dia kata, pasal apa nas? Saya kata, dalam isi kandung khutbah itu, you berkata, you berseru pada diri you dan sidang Jumaat. Hendaklah kamu menjauhi, menduakan Allah. Yang kedua, jauhkan diri kamu daripada judi. Jauhlah diri kamu daripada zina. Jauhlah diri kamu daripada riba dan sebagainya. Saya kata dekat dia, Pak Syekh, kalau you jadi Menteri Kewangan, you lah bapak ribanya. Sebab semua urusan bank, dia punya interestnya ditandatangan oleh Menteri Kewangan. Dan waktu itu Genting Highland punya lesen setiap bulan. So every month you sign. Saya khawatir bahawa ini akan mendatangkan kifarat. Kita umat Islam kena percaya tu Wabi. Wabi saya tahu. Tapi di persampingan itu ada perkara-perkara yang of course itu yang saya nampak. Akhirnya ini yang sejarah tu tak boleh kita nafikan. Yes, dengan pemberian saham 10 lot kepada saya nak bab itu. Ini ketagasan Anwar ni satu hal lagi. Satu ketika tu dia pula jadi Menteri Kewangan. Bila jadi Menteri Kewangan, tak apalah dia cerita isu habis. Waktu itu dia mengambil alih untuk pengagihan
saham yang ternyata begitu baik, iaitu saham Petronas Dagang. Apa yang Datuk Seri Anwar buat, dia bagi tiap-tiap satu orang 10 lot. 10 lot. 10 lot. 10 lot. Okay. Semua syarikat. Semua anak-anak Melayu. Oh. Okey. Anak Melayu. Anak Melayu. Bumi Putra lah. Yang waktu orang mengagetkan adalah Datuk Salamun. Saya boleh cakap Datuk Salamun boleh nafikan kalau saya cakap saya ni tak betul. Itu arahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, saya pun jumpa dengan Salamun. Dia kata, Mun, ini ada cabut duit ni. Maklum sajalah waktu tu kita donor korporat, baby, kan. Kalau satu saham, dari 10,000 saham, kalau 10 lot 10,000, saya minta 200 lot. 200,000. Dah ada lah kat situ. Salamun kata, kalau nak yang ini, kita pergi jumpa Pak Syekh. Saya pergi di Murni. Waktu pergi jumpa dia pagi. Ingat lagi jam dia nak pakai mana pakai kasut pun pakai balik. Kot pun nak pakai bioni. Dia kena style sikit kan. Anwar Ibrahim kena nak style. Kan. So dalam kereta tu dia cerita dengan saya. Apa hal kata Pak Syekh kata. Ini tentang apa saham Petronas Dagang. Awaknya. Kita kalau boleh saya nak minta 200 lot lah. Itu apa dia cakap kat saya. Padahal saya baik dengan dia, rapat ni. Apa dia cakap? Kamal, aku nak ambil alih ni untuk pembahagian saham-saham ini, aku berperang dengan Rafidah. Kerana waktu itu pembahagian saham-saham ini ada di bawah kontrol ataupun di bawah penguasaan Datuk Paduka Rafidah Aziz. Industri dah. Industri. Jadi saham-saham ini tak ada kementerian lain. Jadi dia ambil itu, dia kata aku berperang dalam kabinet. Akhirnya aku dapat. Tujuan aku nak bagi sebab ini hasil minyak. Hasil bumi kita. Bagilah orang Melayu semua rasa seorang satu Mat. Jadi sebab itu aku bagi ayat 10 dia lot. tu. Itu ayat dia. Dia boleh tanya. Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim tengok sekarang ni, dia akan ketawa lah benda ni. Ini ayat dalam kereta. Masya Allah. Yang bawa Ayat kereta dalam tu kereta. Sani, belah kirinya bodyguardnya Mokhtar. Saya ingat lagi daripada Siti Murni pergi ke Kementerian Keuangan. So, saya kata Pak Syekh tak boleh. Tak boleh lah. Takkanlah kita duk berjuang untuk bangsa kita. Kerana hang baik dengan aku. Maka aku kena baik hang. Inilah masalah Anwar Ibrahim. Too much on his principle. Maksudnya dia punya integriti itu bermula pada episod dia Menteri Kewangan. Memang tadi. begitulah cerita dia. Sebab tu dia dibenci oleh bos dia. Inilah Sebab dia masalah tak dia. bersekongkol. Ini masalah dia. Tak menyelamatkan anak pinak dia. Itulah masalahnya. Wujudnya dengan... Dan fitnah pun datang. Datanglah Apa semua tu. punya sial aku tak tahu lah. Ini saya tak tahu lah lebih. Tak, bagi saya melihat keadaannya, saya bercakap yang benar kerana waktu itu saya lah ketua pengarang. Rapatlah selalu jumpa dengan dia dekat rumah di Siti Murni. Ada chemistry lah. Jadi dia bercerita kadang dia beradu hal apa semua ni, apalah dia orang nak buat. Lah waktu itu saya cukup kecewa dengan Azmin Ali sekarang. Saya kecewa dengan Apa Azmin Ali. peranan dia pula? Sekarang dia ada pengkhianat. Itu apa masalah dia pula? Tak, waktu itu dia kena penyepak dengan Tajir Rahman. Oh, Because pakai salah. ahli parlimen pakai salah. Apa pernah cekik dia kat atas tu. Cekik. Cekik nak lempang apa semua tu. Lepas tu dia turun, dia kata, aku turun bawa aku menangis. Pasal apa ni Tajudin? Hantarlah dia kata, aku dapat appointment dengan Anwar Ibrahim, dia kata. Pukul 11 pagi. Aku pergi jumpa dia pukul 10.45. Tunggu. Datang satu Cina boleh masuk, begitu Azmin bagi masuk. Kau bayangkanlah. Dahsyat. Aku ni dah jadi pukul 11. Dah aku lepas berwatak. 10.45. Itulah watak Azmin Ali. Patut Yang mana boleh Patut mendatangkan... dia jadi pengkhianat. Memang watak ni memang dia bela dia berdawai. I cannot say. Sombong amat. Tapi masalahnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia lebih kurang macam Zaid Hamidi, bersangka baik. Allah. Inilah masalahnya. Kerana itu apabila Datuk Seri ni apa siapa nama ini? Ahli parlimen macam tu? Anwar Tahir. Abdullah Tahir. Tahir. Saya berjumpa dengan Abdullah Tahir. Masa itu dia tak ada jadi ahli parlimen lagi. Saya cakap, lah, apa salah nak tinggalkan keadilan ni? Dia kata, Kamal, mana kita nak cakap? Masa itu doktor ni parti sosialis ni. Nasir. Bukan. Jaya. No, the earliest part. Yang sepatutnya jadi timbalan presiden. Oh ni apa Dr. nama Syed Sanusi. So masa itu Azmin sudah nak bertanding timbalan presiden. So dia beritahu, sebab tu saya heran ahli parlimen Temerloh boleh terima Azmin sekarang. Dulu dia kata, Kamal, macam mana lah dia kata, you just imagine. Presiden keadilan is Anwar Ibrahim. Timbalan presiden Azmin Ali. Anything happen to the country, kalau lah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, takkan dia nak tengok Azmin Ali jadi Perdana Menteri. Di situ dia dah meragui dah. Tapi sekarang dia bersekongkol lah. Begitu juga saya jumpa dengan Izam Anwar. Zam, awak ya, you keluar sangat daripada Anwar Ibrahim. Dia kena,
Dia kata, you just imagine lah, brother. Dia kata, kita tak boleh usik, tegup Azmin. Anwar pingkah bangun, dia kata. So, pertahankan Azmin. Ya, dia. So, jadi ini masalah tu si Anwar Ibrahim. Kalau dia dah sokong satu orang, itulah. Dia bukan, Saya melihatlah itu. Dia sampai ke tahap itu. Saya nak betulkan persepsi Datuk Please. Seri. Please. Datuk Seri ni, dia prinsip setia kawan, dia mempercayai itu dan menyerah pada Allah tu terlalu tinggi. Tinggi, sebab. Betul. Terlalu tinggi. Kalau dia dah percaya orang itu dengan seikhlasnya, sampai orang tu khianat, baru dia akan Akhirnya dia kena lah dengan Azmin. Jadi saya nampak bahawa kemuliaan hati Datuk Seri ni diserlahkan dalam dasar ketika dia menjadi timbalan Perdana Menteri. Betul. Sehingga anak Perdana Menteri pun dia tidak layan. Tak. Kabinet nyendakkan projek dia tak layan. Tak. Dan sebab tu sejarah dia dalam yang apa yang dikenakan selama ni ialah salah guna kuasa pada 28. Ya, saya ingin menambah sebab 1-3. Saya pergi ke China. Saya dengan isteri saya pergi ke China. Waktu kita orang korporat pergi ke China. So, waktu Dr. Mahathir ada lawatan di China. Kita duduk dekat hotel lah. Apa nama hotel tu. Saya tengok, Pak Ibrahim. Bapa timbalan Perdana Menteri. Okey. Saya tengok Pak Ibrahim dia. Tapi yalah, arwah dah tak ada. Ya. Kalau dia ada, dia boleh mengesahkan. Ini saya minta Saleh Syed keluar. Sahkan. Dia kena sahkan. So, bila saya Pak Ibrahim, Pak Ibrahim, buat apa kat sini? Duduk kat hotel tu. Dan anak ini lawatan Dr. Mahathir ke China. Dia kata, Pak Syihang lah. Sebab dia tahu saya pun baik dengan Ibrahim. Pak Syihang lah. Apa saya Pak Ibrahim? Hantar. Aku dapat tanah di Sabah 100,000 ekar untuk ladang buat kelapa sawit. Tapi Pak Syihang cancel. Bapak dia boleh cancel. Bapak dia punya dia telefon sendiri saya keluar. You bagi projek ini tanah ini kepada apa syarikat dia apa semua because of he is my father or what? Kalau because of his can perform, I don't mind. But you bagi kena father I, please cancel it. Dia masa tu Menteri Keuangan. Dia Menteri Keuangan timbalan Perdana Menteri. Boleh tanya saya keluar. Tu ayah dia sendiri. His own father. Hadirin Anwar Ibrahim, ini masalah. Kadang-kadang dalam politik ni, kalau you tak boleh orang kata, kalau boleh main sebelah kenyek-kenyek mata. Ini yang saya katakan, politik kita dah rosak. Betul lah dalam keadaan sekarang. Kita perlukan orang macam ni. Itu anak muda di luar sana harus peka. Harus keadaan sekarang negara memerlukan pemimpin yang sebegini. Dan kita tak boleh bertoleransi lagi dengan pemimpin yang haprap, yang mengaut hasil, memunggah hasil negara, merobak. Dan kita tak boleh lagi dah. Negara kita dah teruk. Dan inilah keadaan bila mana kita katakan kerjasama itu terukai. Ya. Ini yang saya setuju dengan Datuk Seri. Sebab kita tak tahu banyak benda-benda macam ni. Saya walaupun saya baik Datuk Seri pun, bos saya. Tapi saya tak dapat maklumat-maklumat. Dia tak cerita. Itu maklumat yang luar biasa. Ya. Kalau ayah sendiri pun tidak diberi keutamaan. 100,000 ekar. Apa tak lagi anak-anak, Tak ada. adik abang, Tak ada. No way. saya ataupun kawan. Itu yang saya lihat bahawa saya bersyukur kepada Allah kerana saya duduk di dalam pasukan yang dipimpin oleh Datuk Ibrahim. Saya bersyukur sebab saya orang UMNO. Ya. saya bersyukur sebab saya rasa ni apa yang diutarakan oleh Datuk Seri Kamal Amir ni menyentuh saya punya apa dia panggil sebagai iktizam saya bila saya melihat daripada perlakuan Datuk Seri yang sangat dengan fitnah, dengan kekuatan integriti, dengan kesabaran yang tidak pernah khianat pada setiap kawan, mengajar saya erti saya ketagih mendahagakan kepimpinan ini menterajui negara. Ya memanglah. Saya setujulah sebab apa ini apa Syarom. Sebab satu benda lah mungkin ini anugerah yang dia dapat bahawa dia dianugerahkan seorang isteri yang baik. Saya sejak saya kenal, saya satu kali tu ketua cawangan saya masuk hospital dekat hospital University Hospital. So saya tunggu tu petang pukul 5.30 petang. Saya tengok ada satu kereta Pertuan Saga Putih. Okey. Kereta Pertuan Saga Putih masa itu Datuk Ibrahim sebagai Menteri Pendidikan. Menteri Pelajaran. Menteri Pelajaran. Okey. Guard kat bawah duduk jerit. Pelah dia kata. Saya tengok, ini Anwar Ibrahim. Saya cakap dengan dia, itu Anwar Ibrahim dia kata. So saya pergi jumpa dia. Pak Syekh, tu guard suruh halau you tak apalah. Kalau dia suruh halau kita ikutlah undang-undang mah. Dia cakap macam tu. Yes. Betul macam ni? Tak apalah, aku tengok dah 2 minit lagi mic dah Izzah.
Waktu itu Dr. Aizah menjadi doktor di hospital tersebut. Betul. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak pakai driver. Saya cakap, kenapa tak suruh driver yang ambil? Pukul 5 petang, driver balik lah. Buat apa aku nak suruh pergi ambil bini aku? So, ni Pak Syekh, kereta yang ada tu gamuan kah? Aku punya kereta Proton aja, Proton putih. Seingat-ingat saya, itu peristiwa saya waktu itu kebetulan ketua cawangan saya sakit dekat hospital. Tengok Anwar Ibrahim. Menteri Pelajaran waktu tu. Waktu tu Menteri Pelajaran. Tak ada ngingok ni. So ini Datuk Seri Yang Muhammad, you kena fikirlah ini keadaan sebenarnya. Soal fitnah saya tak mau cakap. Bagi saya macam-macam lah. Sebab macam saya katakan tadi lah, siapa saja menentang Dr. Mahathir waktu itu, dia bukan menentang siapa Fir'aun, dia menentang under law. Itu masalahnya. So jadi saya melihat, jadi Dr. Wan Aizah ni pula satu orang yang terlalu setia. Terlalu baik saya tengok orang. Sebab itu apabila contoh, sebab saya dengar dapatan saya, Kak Wan boleh nafikan benda ni. Kalau cakap saya tak betul, sila panggil Kak Wan boleh menafikan. Waktu Parti Keadilan menang pilihan raya 2014. So bila menghadap Agong, so istana menyatakan parti yang menang adalah Keadilan. Dr. Mahathir bukan mewakili mana-mana parti. Dia mewakili Parti Keadilan. Watikah Keadilan. Dr. Wan yang sign. Jadi dia kata, dari si convention, parti yang menang itulah jadi Perdana Menteri. Itu apa Kak Wan cakap? Saya Patik cuma minta kalau boleh bebaskan suami Patik. Kemudian tunggu pula datang daripada Perak, Raja Perak. Itu juga permintaannya. Dia tak minta pun jawatan Perdana Menteri. Tak minta. Sehinggalah ada penasihat mengata, antara keadilan ni, diorang ada satu macam coalition, perjanjian, kalau menang Dr. Mahathir lah Perdana Menterinya. Itu bebas Dr. Anwar Ibrahim. Tak ada apa. Dan Dr. Anwar Ibrahim, sepanjang Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, beliau tak ada pegang jawatan. Sebab itu saya, kalau orang nak kata salah Pakatan Harapan, saya kata ini satu persepsi yang salah. Sebab Pakatan Harapan, Dr. Anwar Ibrahim tidak ada berperanan. Beliau hanya sebagai ahli parlimen, politicians. That's all. Bab yang kata Bank Islam tu yang ada pula ada diwar-warkan kata itu daripada tangan lain. No. Ini boleh bertanya dengan Muhammad Tengku Razali. Ini kenyataannya saya sendiri. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dia buka akaun dia. Satu lagi. Dia buka akaun dia dalam Bank Islam waktu itu RM5,000. Itulah sampai waktu beliau dijatuhkan hukuman berperbicaraan. Bila kita pergi jumpa rumah Kak Wan dekat Sultan Munir, kita Pak Syekh tak ada duit macam mana. Bank Islam buka tengok dalam buku bank RM5,000. Menteri Keuangan, brother. Saya bukan nak memuji siapa. Ini fakta is fakta. Soal personality saya tak mau campur. Soal perjuangan saya kata bab ni Universiti Islam tu dalam cetusan dia sebagai Menteri Pelajaran macam tu kan? Yes. Bank Islam pun dia telah zahirkan dan sekarang ini menjadi antara universiti yang menjadi pautan kepada anak-anak muda yang memikirkan cara Islamic thinking tu dicetuskan. Itu Ibrahim. Betul. Jadi partai itu tak boleh kita nafikan. Ini tu Razak fikiran jauh. Sebab tu Razak dia punya fikiran jauh. Saya tak nampak kelompongan atau masalah kalau kita ada kerjasama dan kita membenarkan Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri untuk membina sebuah negara. Betul. Itu saya nampak bahawa penerimaan. Sebab tu kita ada majoriti sebab kita tahu bahawa kebanyakan orang yang ada dalam parlimen itu masih ada manusiawinya itu ingin membangunkan balik dan menyelamatkan untuk terbenanya negara kita seperti mana yang diharapkan oleh rakyat. Betul. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe